Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Baiklah, bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Picha. Baiklah, tajuk kamu pada hari ini ialah di bawah satu bumbung, iaitu di bawah tema yang ketujuh, persaudaraan tanpa sempadan. Okey, berdasarkan tajuk dan juga tema persaudaraan tanpa sempadan ini, okey, apa yang kamu faham dan juga apa agak-agak kamu, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Dia berkaitan dengan apa? Ya, betul. Tajuk ini adalah berkaitan dengan perpaduan. Okey, sebab di bawah satu bumbung. Maksudnya di sini, okey, dekat Malaysia ni kita duduk dalam satu bumbung yang sama. Okey, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Iaitu ada 3 kaum utama yang ada di Malaysia. Iaitu kaum yang terbesar ialah kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Jadi, walaupun kita terdapat pelbagai perbezaan agama, budaya, tapi kita masih lagi dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey? Kemudian pada hari ini kamu akan belajar kemahiran membaca dan juga aspek tata bahasa. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 82 dan juga 83. Cikgu akan kongsikan petikan buku teks dalam grup Telegram. Okey, nanti kamu boleh rujuklah. Baiklah kelas, sebelum tu kita akan tengok dulu apakah standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang akan kamu belajar pada hari ini. Baiklah kelas, pada hari ini kamu akan belajar kemahiran membaca dan juga kemahiran, dan juga aspek tata bahasa. Okey, kita akan tengok dulu kemahiran membaca. Okey. Standard kandungan membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Okey. Yang kedua ialah standard pembelajaran membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan memberikan respon peribadi yang sesuai. Okey, nanti cikgu akan kongsikan petikan daripada buku teks muka surat 82 dan 83. Okey, kemudian kamu akan baca petikan buku teks tersebut. Okey, dan mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam buku teks tersebut. Okey, kemudian kita akan tengok aspek tata bahasa. Okey, standard kandungan memahami dan menggunakan kata ganda. Okey, jadi pada hari ini kamu akan belajar kata ganda. Selain kamu belajar membaca, okey, kamu juga akan belajar aspek tata bahasa iaitu kamu akan kenal pasti jenis-jenis kata ganda. Okey, yang kedua ialah standard pembelajaran memahami dan menggunakan pelbagai kata ganda dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Okey, jadi selepas kamu dah kenal pasti jenis kata ganda, okey, kemudian kamu dah tahu kata ganda apa yang terdapat dalam petikan yang akan cikgu kongsikan nanti. Dan yang terakhir adalah kamu perlu membina ayat. Okey, yang menunjukkan bahawa kamu faham kamu faham perkataan ataupun kata ganda tersebut. Okey, jelas? Baiklah kelas, sebelum cikgu teruskan kepada topik ataupun tajuk pembelajaran kita pada hari ini, okey, kita akan tengok dulu apakah kriteria kejayaan yang akan kamu dapat pada hari ini. Okey, murid berjaya sekiranya murid dapat
Yang pertama, membaca bahan dengan menggunakan teknik bacaan KWLH untuk mendapatkan maklumat. Okey, maklumat daripada petikan buku teks yang cikgu akan kongsikan dekat kamu nanti. Okey, kamu akan menggunakan teknik bacaan KWLH. Okey, nanti cikgu akan terangkan macam mana penggunaan teknik bacaan KWLH. Okey, bila cikgu dah terangkan nanti, kamu bolehlah cuba untuk buat. Okey. Yang kedua ialah menjelaskan latar belakang dan faedah asrama yang menempatkan murid pelbagai kaum dari sudut perpaduan. Okey. Nanti cikgu akan kongsikan petikan daripada buku teks muka surat 82 dan juga 83. Okey, daripada petikan buku teks tu, kamu kena kenal pasti apakah latar belakang asrama yang terdapat dalam tu dan juga faedah asrama. Okey? Jawapan ni ada dalam buku teks, okey, dalam petikan. Okey, yang ketiga ialah mengenal pasti jenis kata ganda, okey? Nanti cikgu akan terangkan, okey, ada berapa jenis kata ganda yang kamu akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya ialah menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam bahan, iaitu dalam petikan buku teks lah. Okey, nanti kamu akan kenal pasti apakah kata ganda yang terdapat dalam bahan ataupun petikan buku teks. Okey, seterusnya ialah membina 5 ayat berdasarkan kata ganda tersebut. Okey, maksudnya kata ganda yang kamu dah kenal pasti. Okey, yang kamu dah kenal pasti dalam petikan. Jadi, contohlah, okey, dalam petikan tu ada 10 kata ganda yang kamu dah kenal pasti. Okey, nanti cikgu nak kamu hanya bina 5 ayat sahaja berdasarkan kata ganda yang kamu kenal pasti. Kamu tak perlu bina ke 10. Itulah kamu bina 5 sahaja. Okey, boleh? Dan yang terakhir ialah kamu perlu menghasilkan video pendek bertemakan semangat muhibah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan muhibah? Okey, muhibah ialah perpaduan. Sama maksud dengan perpaduan. Jadi, kamu kena hasilkan video pendek bertemakan perpaduan. Okey, yang ni kamu boleh gunakan aplikasi yang ada dalam telefon bimbit kamu. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya ialah teknik bacaan KWLH. Okey, cikgu akan terangkan dekat kamu apakah yang dimaksudkan dengan teknik bacaan KWLH. Apa K, apa W, apa L dan juga apa H. Okey. Baiklah kelas, seterusnya ialah, okey, cikgu akan terangkan dekat kamu apakah yang dimaksudkan dengan teknik bacaan KWLH. Okey, teknik bacaan KWLH. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, sebenarnya KWLH ni ialah daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey. Dia ambil huruf yang pertama yang cikgu bulatkan ni. Okey, kamu boleh tengoklah. KWLH. Okey. Kita akan tengok satu-satu. Okey, yang pertama ialah K. Okey, apa yang dimaksudkan dengan K? K ialah no. No iaitu tahu. Okey, dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayunya tahulah. Okey, perkara yang sudah diketahui sebelum kamu membaca sesuatu petikan. Maksudnya dekat sini nanti, dalam K ni, kamu dah tahu. Sebelum kamu baca sesuatu petikan tu, okey, kamu dah tahu dah dia punya isu. Dia punya maksud dia. Okey? Jadi, contohlah cikgu bagi. Okey, cikgu bagi satu petikan berkaitan dengan rasuah. Ni contoh je tau. Okey, nanti dalam apa? Untuk hari ni kamu tak akan belajar berkaitan rasuah lah. Okey, ni hanya contoh saja. Okey, contoh cikgu bagi petikan berkaitan rasuah. Okey, jadi sebelum kamu baca petikan rasuah tersebut, okey, apakah perkara yang kamu dah tahu mengenai rasuah? Okey, jadi kamu dah tahu kan? Okey, dia punya maksud. Apa yang dimaksudkan dengan rasuah? Okey, jadi nanti untuk teknik bacaan KWLH ni,
Okey, kamu kena sediakan dalam bentuk jadual. Okey, jadual dia macam ni. Kamu buat kotak macam ni. Ada 4 kolom. Okey, kolom yang pertama K yang diketahui, yang kedua W ingin diketahui, L dipelajari, H bagaimana. Okey, nanti dalam buku tata bahasa kamu buat macam ni lah. Lepas tu kamu baca petikan dan kamu senaraikanlah. Okey, yang mana berkaitan. Okey, sambung yang tadi. Okey, contohlah petikan rasuah kan. Okey, sebelum kamu baca petikan, kamu dah tahu dia punya maksud. Jadi dekat bawah ni nanti dalam kolom K yang diketahui, kamu boleh terus tulis apa? Tulis maksud rasuah. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Terus tulis maksud rasuah dekat situ. Ni cikgu bagi contoh je lah. Kamu tak payahlah tulis maksud. Kamu terus tulis dia punya maksud. Okey? Sekejap ya. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Kamu terus tulis. Maksud rasuah ialah suapan sebagai upah ataupun dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan. Okey? Jadi, apa lagi yang kamu tahu mengenai rasuah selain maksud? Okey? Yang kedua ialah kamu tahu jenis-jenis rasuah yang sering diterima oleh masyarakat kita. Okey, contohnya apa? Tulis dekat sini. Selain maksud, kamu tahu jenis. Okey, kamu terus tulis je lah. Nanti tulis jenis. Okey, kat bawah dia kamu tulis lah. Jenisnya ialah hadiah, wang ataupun jawatan, bonus dan sebagainya lah. Okey. Dan kita akan tengok yang kedua iaitu W. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan W iaitu what. Okey, what tu apa? Apa perkara yang ingin diketahui sebelum kamu membaca petikan? Okey, apa yang kamu nak tahu sebelum kamu membaca petikan mengenai rasuah ni? Okey, contohnya kamu nak tahu mengenai punca. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya rasuah? Lepas tu kamu nak tahu apakah kesan ataupun akibat jika kita mengambil rasuah. Dan yang terakhir kamu nak tahu okey apakah langkah-langkah ataupun cara untuk mengelak daripada berlakunya kes rasuah. Jadi kamu boleh terus tulis dekat sini lah. Okey, tulis punca. Yang ni kamu tak perlu tulis panjang-panjang, kamu tulis sikit je lah. Okay, sebab kamu tak tahu lagi dia punya isi apa kan. Kamu nak tahu dia punya skop dia. Okey, jadi tulis punca, kesan dan juga langkah. Okey. Nanti kamu tulislah. Cikgu lambat nak tulis ni. Okey, langkah. Teki-aki ya nak tulis. Okey, kemudian yang ketiga ialah L. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan L? Iaitu learn. Okey, learn ialah dipelajari. Perkara yang kamu pelajari selepas kamu membaca petikan. Okey, tengok. Yang atas ni, yang dua ni tadi, K dan W ni adalah sebelum. Okey, kalau L pula, selepas kamu dah baca petikan. Apa yang kamu dah belajar dalam petikan tersebut? Okey, contohlah. Kamu dah baca petikan rasuah yang cikgu bagi tu. Okey, dalam tu kamu dapat tahu kesan rasuah. Jadi, kamu senaraikanlah kesan-kesan rasuah dalam kolom ni. Kolom L ni. Okey, dalam kolom L ni kamu senaraikan kesan rasuah. Contohlah, dalam petikan tu dia bagi 3 kesan rasuah. Jadi kamu senaraikanlah 3 kesan. Okey? Jelas? Okey. Satu lagi, contohlah dalam petikan tu juga dia ada senaraikan. Selain kesan, okey, dia ada ceritakan mengenai langkah. Langkah untuk mengatasi rasuah. Jadi, dalam kotak L ni juga kamu boleh tulislah langkah-langkah untuk mengatasi masalah rasuah. Contohlah dia bagi 2 kan. Jadi kamu senaraikan 2 langkah tersebut. Okey, jelas? Okey, dan yang terakhir ialah H. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan H? H ialah how. How, bagaimana. Okey, bagaimana cara untuk mendapat maklumat tambahan yang ingin diketahui melalui bacaan seterusnya. Okey, contohlah. Dalam petikan ni cikgu bagi dalam bentuk
dekat WhatsApp kamu, Telegram apa semua kan. Nanti kamu nak dapat maklumat lain, kamu nak dapat daripada apa? Kamu tulislah dekat sini. Facebook ke, YouTube ke, surat khabar ke, majalah ke, ikut kamulah. Sumber yang akan kamu peroleh bahan yang seterusnya. Okey? Bahan maklumat tambahan lah. Okey? Jelas? Nanti kamu senaraikan dekat sini. Okey? Kamu tak nak tulis Facebook ataupun terus tulis laman sosial lah. Laman sosial dia terus masuk semua kan? Okey, Facebook, YouTube dan sebagainya lah. Ataupun kamu boleh senaraikan melalui radio, melalui majalah dan sebagainya. Okey? Jelas? Okey, ini adalah teknik bacaan KWLH. Jadi kamu kena nanti kamu kena buat dalam bentuk ni lah jadual. Okey, ada 4 kolom. Okey, kolom yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan dekat kamu tugasan kamu pada hari ini. Okey, baiklah kelas. Ini adalah petikan buku teks muka surat 82 dan juga 83. Okey, cikgu akan terangkan sedikitlah mengenai macam mana kamu nak lengkapkan jadual KWLH. Okey, nanti kamu buat dalam bentuk jadual lah. Cikgu hanya buat dalam bentuk point macam ni. Okey, kamu dah tengok petikan ni, kamu jangan baca dulu sebab kamu kena tengok, kamu kena ni lengkapkan yang ni dulu. K, yang diketahui. Okey, no K ni ialah no ataupun yang diketahui. Sebelum kamu baca petikan, apakah yang kamu ketahui mengenai, okey, kamu baca dia punya ni lah. Dia punya, berdasarkan dia punya tajuk di bawah satu bumbung. Apa yang kamu ketahui mengenai di bawah satu bumbung. Okey, maksud dia dekat sini, contohlah, okey, kamu tahu yang maksud di bawah satu bumbung ialah berkaitan dengan tema perpaduan. Jadi kamu tulislah tema perpaduan. Okey, contoh. Okey, tu dalam petikan muka surat yang ke-82. Okey, kalau kamu tengok dalam petikan muka surat 83 ni. Okey, contohlah kamu baca yang atas ni, dia punya tajuk Asrama Victoria Institution. Okey. Kalau kamu ada maklumat ataupun ada yang kamu tahu mengenai Asrama Victoria ni, kamu boleh tulislah dekat sini. Okey, contohlah kamu tahu yang sekolah ni sekolah berasrama yang berprestasi tinggi. Contoh, okey, kamu tulislah. Kalau kamu tak tahu, tak payah tulis. Okey, tulis satu dah cukup. Okey, yang kedua ialah W. W adalah what ataupun ingin ketahui. Okey, sebelum kamu baca petikan ni, apa yang kamu nak tahu mengenai petikan ni? Okey, contohlah tadi tu kan, di bawah satu bumbung, kamu dah tahu dah yang maksud dia tema berkaitan dengan tema perpaduan. Jadi, apa yang kamu nak tahu mengenai perpaduan? Kamu tulislah. Apa kepentingan perpaduan? Okey, ataupun selain kepentingan, kamu nak tahu berkaitan dengan apa lagi? Okey, langkah-langkah lah kan? Macam mana kita nak pupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat? Okey, itu contohlah. Okey. Seterusnya ialah L. Dipelajari. Learn dipelajari. Okey. Selepas kamu dah baca petikan ni. Okey, kamu dah baca petikan muka surat 82, 83. Okey, apa yang kamu dah pelajari? Okey, contohlah nanti kamu dah baca-baca dalam ni. Dia ada senaraikan kepentingan. Okey, dekat dalam surat daripada sahabat ni. Okey, cikgu dah baca dah. Okey, dia berkaitan dengan seorang kawan ni, dia tulis surat dekat kawan dia. Okey, kemudian dia bercerita mengenai Asrama Victoria Institution. Okey, sebab dia bersekolah di situ. Okey, jadi dia terangkanlah apa kebaikan asrama tersebut. Okey, jadi kamu boleh tulislah dekat sini. Apa yang dipelajari ialah kebaikan Asrama Victoria
Secret. Victoria Secret pula dah. Ya Allah. Sorry. Kebaikan asrama Victoria Institution. Okey. Okey, nanti kamu tulislah apa dia, senaraikanlah, kamu senaraikan apa dia punya kebaikan asrama tersebut. Kamu senaraikan nanti dekat bawah ni, okey? Okey, kemudian dalam perenggan yang bukan perenggan, dalam muka surat 83, okey, dekat sini pun ada disenaraikan beberapa maklumat mengenai asrama Victoria Victoria Institution. Ya Allah, Syed nak sebut yang tu. Hai. Okey. Nanti kamu boleh senaraikan juga dekat sini apa maklumat yang kamu dah pelajari berkaitan dengan apa ni? Muka surat 83. Okey, jelas? Okey, dan yang terakhir ialah H, iaitu bagaimana. How ni. Okey, bagaimana? Bagaimana cara kamu nak tahu mengenai asrama Victoria Institution. Okey, jadi kamu nak cari maklumat dia dekat mana? Maklumat tambahan selain daripada buku teks yang cikgu bagi ni. Okey, kamu boleh cari dalam internet, okey, ataupun dalam surat khabar dan sebagainya lah, dalam YouTube. Okey, apa tu, semua tu lah. Okey, nanti kamu tulis lah. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya ialah latar belakang dan juga faedah asrama Victoria Institution. Okey, yang pertama ialah latar belakang asrama dan yang kedua ialah faedah asrama. Okey, kamu kena kenal pasti latar belakang dan juga faedah asrama berdasarkan petikan buku teks muka surat 82 dan juga 83. Okey, dekat mana kamu nak tengok tu dia punya jawapan? Okey, latar belakang asrama. Okey, kamu boleh tengoklah dekat bahagian pengenalan. Okey, latar belakang asrama ni ada dekat bahagian pengenalan. Okey, nanti kamu senaraikan latar belakang asrama Victoria Institution. Okey, contohlah asrama Victoria Institution menempatkan murid pelbagai kaum. Okey, jadi kamu tulislah dekat sini nanti. Okey, yang ni cikgu nak kamu buat dalam bentuk jadual juga. Okey, buat dalam buku tata bahasa. Okey, buat dalam bentuk jadual macam ni. Buku teks ni, petikan buku teks ni kamu tak perlu tampal, kamu hanya senaraikan sahaja. Okey, jelas? Okey, yang kedua adalah faedah asrama. Okey, dekat mana kamu nak ambil faedah asrama ni? Faedah asrama ada dalam petikan buku teks muka surat 82. Okey, dekat dalam surat daripada sahabat ni ada dinyatakan beberapa faedah tinggal di asrama tersebut. Okey, jadi kamu boleh senaraikanlah. Okey, senaraikan dekat sini. Okey, cikgu tertukar gambar, sepatutnya ni dekat sini. Okey, tak apa. Nanti kamu senaraikan apa dia punya faedah. Okey. Kamu, okey, dia ada banyak tau sebenarnya kalau kamu baca nanti. Kamu hanya senaraikan 4 isi sahaja. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada topik yang kedua, iaitu aspek tata bahasa. Okey, pada hari ini kamu akan belajar mengenai kata ganda. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda? Okey, kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan, sama ada sebahagian ataupun seluruhnya. Okey, kita akan tengok apakah jenis-jenis kata ganda tersebut. Okey, baiklah. Jenis kata ganda. Okey, yang pertama, kata ganda separuh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda? Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda seluruh? Okey, ini adalah jenis yang pertama. Kata dasar yang digandakan seluruhnya. Okey, maksudnya dekat sini, kita gandakan kata dasar secara seluruh ataupun kita gandakan semua perkataan tersebut lah. Okey, contoh, kata dasar dia adalah anak. Okey, kata dasar anak. Okey, kita gandakan kata dasar anak ni seluruhnya. Maksudnya dia akan jadi anak
anak. Okey, yang kedua, kata dasar cantik. Okey, anak ni adalah kata nama kata ganda nama. Okey, yang kedua ni cantik kata adjektif. Jadi dia jadi kata ganda adjektif. Okey. Kata dasar cantik apabila digandakan seluruhnya, dia akan jadi cantik, cantik. Okey, jelas? Okey, contoh yang ketiga ialah okey, jalan. Jalan adalah kata kerja, kata yang menunjukkan perbuatan. Jalan kan? Kita tengah berjalan. Jadi, itu adalah kata kerja. Okey, kata dasar jalan apabila digandakan seluruhnya akan jadi jalan, jalan. Okey, kita gandakan seluruh perkataan tersebut. Dia tak ada perubahan apa-apa pun dekat sini. Okey, jelas dekat situ? Okey, contoh ayat. Anak-anak Pak Abu sangat sopan semasa bercakap. Okey, kata ganda adalah anak-anak. Okey, kemudian yang kedua ialah kata ganda separa ataupun separuh lah. Kita gandakan separuh sahaja kata ganda tersebut. Okey. Maksud kata ganda separa ialah sebahagian daripada kata dasar yang digandakan. Okey, kalau tadi kita kalau yang kata ganda seluruh ni kita gandakan seluruhnya kan? Okey, tapi untuk kata ganda separa kita gandakan sebahagian sahaja daripada kata dasar. Okey, contoh daun. Okey, sebenarnya dia punya kata ganda kata dasar dia adalah daun. Kita tak gandakan daun-daun, tapi kita gandakan separuh sahaja. Okey, separuh sahaja. Dia jadi daun. Okey, lelaki. Okey, dia punya kata dasar dia adalah laki. Kita tak gandakan laki-laki, tapi kita ambil lelaki. Okey, jelas? Okey, yang ni pun sama. Jari. Kita tak gandakan jari. Kita gandakan separuh sahaja jari. Okey, contoh ayat. Jejari basikal Aiman patah kerana dia terlanggar basikal. Okey, jadi kata ganda separa ialah jari. Okey, jelas? Okey, kita tengok kata ganda yang ketiga, iaitu jenis kata ganda berentak ataupun berirama. Okey, apakah yang dimaksudkan kata ganda berentak? Kata ganda berentak ialah persamaan atau persesuaian bunyi ataupun rima sama ada di pangkal, iaitu di depan lah, ataupun di hujung, ataupun seluruhnya apabila digandakan. Okey, contoh batu, batan. Okey, ini adalah kata ganda berentak yang kita persamaan dia adalah di bahagian pangkal. Okey, di bahagian depan. Kalau kamu tengok, okey, ba. Okey, kan? Dia tu ni dah lain lah. Jadi dia sama di depan. Okey, contoh yang kedua ialah cala bala. Okey, ini adalah persamaan ataupun persesuaian bunyi di hujung. Okey, sebab dia sama di hujung. La. Okey, nampak tak yang tu? Okey, cala bala. Dia di hujung. Okey, yang terakhir ialah, okey, minta maaf yang ni ada kesalahan ejaan. Okey, lintang pukang. Okey, ini adalah persamaan atau persesuaian bunyi rima seluruhnya. Lintang pukang. Okey? Maksudnya kalau kamu tengok dekat sini dia tak ada sama, dia macam dia telah digandakan seluruhnya lah. Dia tak nampak sama dekat depan ke dekat belakang. Okey? Dan yang terakhir ialah contoh ayat. Okey, kita akan tengok ayat contoh ayat dia apa. Hafiz berlari lintang pukang apabila dikejar oleh anjing. Jadi, kata ganda berentaknya ialah lintang pukang. Okey, dia lari bila dikejar anjing kan, kita akan takut kan. Jadi, kita pun lari macam lipas kudung. Tak tahu nak pergi mana. Lari macam tu. Okey. Kemudian, yang keempat ialah jenis kata ganda berimbuhan
Okey, apakah yang dimaksudkan jenis kata ganda berimbuhan? Iaitu kata ganda yang diberi imbuhan. Okey, kamu boleh tengoklah imbuhan sama ada imbuhan awalan, akhiran dan sebagainya lah. Okey, contoh. Okey, yang pertama ialah berhati-hati. Okey, minta maaf yang ni pun ada kesalahan ejaan. Ya Allah, tak perasan. Okey, berhati-hati. Jadi, dekat sini dia ada menerima imbuhan ber. Imbuhan awalan ber. Okey, yang kedua ialah nasihat. Menasihati. Imbuhan awalan me. Okey, dan yang terakhir ialah sayuran. Okey, imbuhan akhiran an. Okey, nampak? Okey, dan contoh ayatnya ialah Anas menunggang basikal dengan berhati-hati. Jadi, kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat ini ialah berhati-hati. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya kita akan tengok apakah tugasan kamu pada hari ini. Okey, cikgu nak kamu buat tugasan ni dalam buku tata bahasa. Okey, tarikh hari ni lah 28 hari bulan Julai 2021 hari Rabu. Okey, indeks nanti cikgu akan bagi dalam Telegram kelas. Okey, yang pertama, tugasan kamu yang pertama, kamu kena lengkapkan jadual teknik bacaan KWLH berdasarkan petikan buku teks muka surat 82 dan juga 83. Okey. Tadi cikgu dah terangkan kan. Okey, macam mana teknik bacaan KWLH ni. Okey, dia dalam bentuk jadual. Dia ada 4 kolom. Okey, nanti kamu senaraikanlah apa yang berkaitan dengan KWLH tersebut. Okey. Yang kedua ialah jelaskan latar belakang dan faedah asrama yang menempatkan, okey, asrama apa ni? Asrama Victoria Institution. Okey, yang menempatkan murid pelbagai kaum dari sudut perpaduan. Okey, yang ni kamu boleh rujuk slide. Tadi cikgu dah terangkan juga. Okey, macam mana kamu nak cari latar belakang asrama dan juga faedah asrama Victoria Institution. Ni pun sama, kamu kena tulis dalam bentuk jadual. Okey, dan tugasan yang ketiga ialah okey, kamu perlu menyalin nota jenis kata ganda. Okey, berdasarkan slide yang cikgu terangkan tadi, ada 4 jenis kata ganda. Okey, cikgu nak kamu salin nota tu dalam buku tata bahasa. Kemudian, cikgu nak kamu senaraikan kata ganda yang terdapat dalam petikan buku teks. Okey, yang ni latihan untuk kamulah. Kamu carilah nanti. Apakah kata ganda yang terdapat dalam petikan buku teks muka surat 82 dan juga 83. Okey, contohlah kalau cikgu pun tak tengok lagi dia punya jawapan dia. Okey, nanti contohlah kalau kamu cari, kamu jumpa 10 kata ganda dalam buku teks muka surat 82 dan juga 83. Okey, kamu hanya perlu bina 5 ayat sahaja berdasarkan kata ganda yang telah kamu kenal pasti tersebut. Okey, kamu tak perlu bina banyak-banyak, 5 sahaja. Okey, jelas? Okey, dan yang terakhir ialah kamu perlu menghasilkan video pendek bertemakan semangat muhibah mengikut kreativiti masing-masing. Apakah yang dimaksudkan dengan muhibah? Iaitu perpaduan. Okey, video pendek berkaitan dengan perpaduan. Okey, tak kisahlah macam mana video tu, bentuk video tu, kamu boleh buat ikut kreativiti kamu. Kamu boleh guna aplikasi dalam telefon bimbit kamu. Okey, jelas? Okey, kalau ada masalah berkaitan dengan tugasan yang cikgu bagi ni, okey, kamu boleh tanya dalam grup ataupun boleh PM cikgu secara personal melalui Telegram. Okey? Baiklah kelas. Okey, kelas kita telah tamat pada hari ini. Okey, terima kasih yang mana sudi mendengar video daripada cikgu, video penerangan daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan yang cikgu bagi dekat kamu. Okey, cikgu bagi masa dekat kamu selama seminggu untuk kamu selesaikan tugasan yang cikgu bagi pada hari ini. Okey,
Macam biasalah nanti kalau dah siap tugasan kamu dalam buku tata bahasa, kamu snap gambar hantar dekat cikgu. Okey, ada markah PBD dekat situ untuk aspek tata bahasa dan juga kemahiran membaca. Okey, dan untuk video pun sama, kamu hantar melalui Telegram personal cikgu juga. Okey, yang tu pun akan ada markah PBD. Okey, jelas? Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.